A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dapat berkat pada malam ni, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Jadi dalam kitab kita ini yang membicarakan berkenaan dengan hari kiamat. Saya rasa kita sampai muka surat 279, tak silap saya. Perbincangan kita yang lepas berkenaan dengan setiap hamba mengambil sahifahnya masing-masing. Rasanya lah, kalau tak silap saya. Jadi sekarang ni kita neraca timbangan. Saya tak ingat, saya tak tanda. Rasanya betul tak? Neraca timbangan, ya. Muka surat 279, neraca timbangan. Bismillahirrahmanirrahim, neraca timbangan. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan menimbang dan timbangan. Antara perkara yang menjadi keimanan kepada kita, yang wajib kita imani, ialah di hari akhirat ada berlaku peristiwa timbang menimbang ataupun mizan. Ya, ada peristiwa timbang menimbang. Bahkan peristiwa timbang menimbang ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 3 peristiwa yang paling dahsyat di hari akhirat. Kata Nabi dalam satu hadis, ada 3 keadaan yang sangat genting bagi seorang anak Adam di hari akhirat. Hingga kan kata Rasulullah, la yadhkuru ahadun ahada. Seseorang itu tidak ingat orang lain kecuali dirinya sendiri, kata Nabi. Yang pertama, peristiwa kita menunggu suratan amalan. Tangan kanan, tangan kiri atau daripada pihak belakang. Kita dah baca bab tu. Yang kedua kata Rasulullah, timbangan. Tunggu, nak timbang ni berat mana? Berat kebaikankah atau berat kejahatan? Dan yang ketiga kata Rasulullah, ketika mana melintas siratal mustaqim. Ini 3 benda besar dalam hidup kita. Sebutlah apa benda saja dalam kehidupan kita ni, tidak ada yang lebih besar daripada 3 perkara ni. Sebab itu kita sedang jemaah sekalian, apa saja masalah kita atas dunia ni, jika nak dibandingkan dengan masalah 3 perkara ni, masalah 3 perkara ni patut kita fikir. Ya tak? Kadang-kadang kita ni fikir sangat soal dunia, soal kehidupan, masalah kita di dunia ni. Ya, kita terlupa ada 3 perkara yang paling besar dalam hidup kita yang nak menunggu kita. Baik, yang kita nak baca pada hari ini, neraca timbangan. Jadi kata pengarang, wajib kita beriman berkenaan mizan. Sebab apa wajib? Sebab dalil sabit dalam Quran, dalil sabit dalam hadis. Terlalu banyak hadis yang menceritakan perkara ini. Maka adalah ia seperti kaifiat, yakni keadaan neraca dunia jua, pada kelakuannya, pada bahagian lidah dan tiang dan 2 daunnya. Baik, jadi nak faham, dia kata timbang ni macam mana? Macam timbang dunia lah, macam dacing tu lah. Macam kita nak faham lambang dacing, lambang Barisan Nasional, macam tu lah. Nak senang dia kata macam neraca timbangan. Di sudut apa dia kata? Yang pertama pada lidah dia. Lidah tu maksud apa? Lidah tu meter. Apa panggil? Meter tu lah yang bacaan, yang ada dia punya penunjuk tu. Mana meter tu lah yang nak menunjukkan 1 kilo, 2 kilo. Itu dipanggil lidah lah. Mata tu, istilah orang lama. Ya, dacing tu. Ni kalau saya rasa kalau generasi baru tak mungkin tak ingat. Tapi kalau generasi lama macam saya ni, ya, macam Tuan Imam, ya,
Banyak yang veteran ni dia mungkin ingat zaman dulu. Ada orang Cina jual ayam kat kampung. Dia pakai dacing tu lah. Tapi dacing ni banyak menipu. Dacing yang jenis ni menipu banyak. Sebab tu kalau pakai sekarang ni, memang kena tangkap. Tak? Sebab dia tidak tepat. Kiraan dia tak tepat, boleh senang cukup dimanipulasi. Benda dacing ni. Baik. Dia kata sama pada lidahnya, tiang dan 2 daun. Dia ada dua tiang tu lah. Dan 2 daun. Daun tu istilah kita panggil piring lah. Piring sekarang ni pada tempat nak letak. Yang kita nak faham, ya. Tiap-tiap satu daripadanya terlebih luas daripada segala lapisan, bukan lepasan, lapisan 7 petala langit dan bumi. Masya-Allah. Besar mana dia punya penimbang ni? Sebesar 7 lapisan langit dan bumi. Allahu Akbar. Besar sangatlah. Padanlah. Nak timbang amalan manusia. Amalan manusia ni kalau digambarkan dalam hadis terlalu hebat. Hebat macam mana? Nabi kata sebut, Subhanallah tamla'ul mizan. Sebut satu subhanallah penuh timbangan. Nampak? Kalau ahli zikir lepas mayang 33, 5 waktu, 150, darab 100 hari, darab 1000 hari, darab 10,000 hari. Berapa banyak timbangan. Jadi betul lah kata Rasulullah, Subhanallah tamla'ul mizan. Sebut subhanallah penuh timbangan terus. Allah, kayanya Allah. Murahnya Allah nak bagi kita pahala. Ya tak? Lagi, Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Sebut subhanallah, sebut walhamdulillah penuh langit dan bumi. Jadi kalau timbang dia setakat sebesar surau kita ni, berapa kali nak timbang? Sebab sebut subhanallah dah penuh timbangan. Ya tak? Agak-agak kalau kita ni fardu takdir lah seumur hayat kita, agak-agak ada kot 100,000. Katalah ikhlas kita buat kepada Allah, 100,000 semua masuk akaun. Allahu Akbar. Kayanya, murahnya Allah Ta'ala pada kita. Sebab itulah sidang jemaah sekalian, peluang nak masuk syurga ini cukup terbuka luas pada kita. Murah Allah Ta'ala pada kita. Sampai disebut dalam satu hadis Nabi yang terkenal, kalimatan thaqilatani fil mizan, khafifatani 'ala lisan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Kata Rasulullah. Ada 2 kalimah yang lidah sangat ringan sebut. Kita nak sebut tu cukup ringan pada lidah. 2 kalimah. Biarpun sangat ringan pada lidah, thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam menimbang. Letak timbang kalimah ni yang mudah disebut, berat terus. Lagi kata Rasulullah, habibatani ila rahman, sangat-sangat dikasihi oleh Allah pada orang yang menyebut kalimah ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Maknanya fadilat, kelebihan zikir kepada Allah. Jadi padanlah. Ya tak? Kalau nak mengukur pahala manusia, timbangan dia sebesar langit dan bumi. 7 petala langit. Jadi tak boleh kita gambarkan besar macam mana. Kerana amalan manusia, baik amalan baik, baik amalan jahat, berlipat kali ganda. Ya? Macam kita buat amal kebaikan fi sabilillah. Kadar minimum Allah Ta'ala bayar, ya, daripada 1 sampai 700. Bukan sekadar 1 sampai 700. Itu kadar boleh lebih daripada itu. Yang boleh kita fikirkan. Maknanya terlalu banyak gambaran dia. Dan Jibril alaihissalam memegang ia dengan tiangnya dan menilik pada lidahnya. Dan Mikail amin atasnya. Jadi ada 2 malaikat yang jaga situ. Yang tukang baca meter dia tadi tu, lidah tadi tu, apa panggil? Meter lah, ya. Jibril alaihissalam. Ini tak boleh rasuah punya. Kalau manusia boleh rasuah lagi. Ini Jibril yang tak makan duit, tak makan bodek, tak makan puji. Jibril alaihissalam. Jadi lagi siapa jaga? Mikail yang amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah kepada Allah. Dan tempatnya itu kemudian daripada hisab
dan ditimbang akan segala manusia dengan timbangan yang satu. Jadi kata pengarang, ya, kita ni bila kita timbang, kita ditimbang selepas dihisap oleh Allah. Kita dah baca bab hisap. Hisap ni pula bila? Hisap ini selepas terima surat. Mula-mula kita terima suratan amalan. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada yang tangan kiri daripada pihak belakang. Ashabul yamin ini orang selamat masuk syurga. Orang tangan kiri ini dua golongan. Satu fasik, satu kafir. Ya, fasik akan masuk syurga juga kalau betul iman dia. Cuma terpulanglah kepada Allah, bergantung pada dosa masing-masing. Mungkin 100,000 tahun dibakar dalam api, masuk syurga lah. Ya, kafir tidak masuk syurga selama-lamanya. Selepas terima suratan amalan baru dihisap. Hisap ni kita dah baca juga dalam bab lepas, ada 3 jenis manusia. Yang pertama, hisaba yasira, hisap yang mudah. Dikira oleh Allah dengan lebih kurang. Maknanya kalau kita ni segala pendapatan kita Tuhan akan tanya. Yang kita tahu hisap kita ni. Ya, yang pertama Allah Taala tanya berkenaan umur kita. An umrihi, umur kita Tuhan tanya. Ya. Yang kedua Tuhan tanya pasal ya, harta kita. Harta kita dari mana dapat, di mana dibelanjakan. Kemudian Tuhan tanya kita berkenaan dengan waktu muda kita. Sebab tu kita ni sedang jemaah sekalian, nasihat saya pada generasi muda, waktu muda ni bukan waktu semata-mata kita nak layan keinginan kemudaan kita. Kerana setiap orang akan ditanya oleh Allah waktu muda buat apa. Ya. Jadi waktu muda akan ditanya oleh Allah. Jadi yang pertama dihisap dengan mudah, yang kedua dihisap dengan hisap yang payah. Ya, hisap yang payah. Hisap payah ni umumnya akan masuk neraka lah. Dan yang ketiga disebut dalam hadis, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang tiada hisap sama sekali. Masuk syurga tak ada hisap. Berapa ramai? Sebut dalam hadis 70,000 orang. 70,000. 70,000, kemudian kata Rasulullah, 70,000 ini boleh bagi syafaat 70,000 yang lain. Jadi jumlahnya ada berapa? 140,000. Agak-agak kita ni boleh masuk senarai tak 140,000? 140,000 masuk syurga tanpa hisap. Rasa-rasa 140,000, 60,000 ambil para sahabat je. Tak? 60,000 para sahabat. 40,000 lagi para wali. Baki lagi 40,000 para syuhada mujahidin. Kita ni lambatlah. Jauhlah. Tak apalah, tak dapat masuk syurga tanpa hisap pun tak apa. Kita minta martabat yang kedua, masuk syurga dengan hisap yang mudah. Ya, itu harapan kita. Baik, selepas hisap barulah datang perkara ni, iaitu ditimbang ya amalan kita ini. Dan kata pengarang, segala manusia itu ditimbang dengan timbangan yang satu. Jadi dacing yang pakai itu satu je. Mungkin ada orang tanya juga, habis bila nak habis? Ya tak? Kalau kita hukumkan orang taman kota warisan ni pun nak timbang. Kota warisan ni kaya-kaya pula tu. Rumah ada 2-3 biji, kereta ada 3-4 biji. Seorang saja nak habis, timbang bila habis? Dengan segala jenis amalan, kebaikan dia, pahala banyak. Tak? Surau daripada sekecil-kecil ini jadi besar. Banyak yang bagi pahala sumbangan. Ya. Jadi maknanya kata pengarang, timbangannya timbangan yang satu. Jadi kita tak usah fikirlah. Kalau timbangan satu ni bila nak sudah? Ini kerja Allah. Sebab tukang timbang dia bukan manusia. Ya. Tukang timbangnya para malaikat. Kerja Allah. Macam juga kita bahaskan dahulu sebelum ni. Yang mencabut nyawa itu mengikut pendapat para ulama ialah Israel. Ya tak? Satu lagi pendapat, Israel ni dia punya bos. Tentera-tentera dia banyak yang mencabut nyawa. Sama juga orang timbul soalan. Kalau sekali mati 200,000, tsunami sekali sapu 200,000. Israel nak cabut nyawa sempat ke dia nak cabut? Nah, sekejap seorang 200,000 di Aceh. Mati pula seorang di Somalia, mati pula di Mongolia.
mati pula di Amerika dalam waktu yang sama. Jadi kita tak usah fikirlah. Sebab yang buat kerja itu bukan manusia. Kalau kita manusia mana sabarlah, betul tak? Ni 1 minit sekalian kota warisan. Nanti 2 minit lagi dengkel. Mati kita. Tapi yang buat kerja ni tentera Allah. Sebab itu ada pendapat ulama kata Israel ni dia buat kerja bukan seorang. Dia ada tentera-tentera dia yang buat. Satu lagi pendapat kata hanya Israel seorang saja yang buat kerja. Tetapi dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia menguruskan, mencabut nyawa ini. Sekira-kira berdasarkan hadis, manusia ini dan segala isinya seumpama satu hidangan semata-mata. Macam tu kerja dia. Jadi begitu juga timbangan ni satu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Kata Allah. Jadi pengarang ni dia ambil ayat pendek tak? Tapi panjang lagi ayat. Apa maksud ayat ni dalam surah Al-A'raf ayat 8? Wal waznu yawma idzinil haqq, bermula timbangan pada hari itu benar. Benar ni maksud apa? Maknanya ada sungguh. Lagi maknanya adil sungguh. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Mana-mana orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, mereka adalah orang yang mendapat kemenangan. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Sebaliknya, mana-mana orang yang ringan amalan kebaikannya, mereka lah orang yang telah rugi. Yang telah rugi kerana sesungguhnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi maknanya manusia yang buat maksiat kepada Allah dipanggil orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Suratul A'raf ayat 8. Dan satu daunnya daripada nur. Daun ni kita dah kata tadi bahasa lama. Bahasa kita moden ni piring lah. Ya. Ni saya pun tak faham, tak pasti. Ada lagi dacing macam tu, ada lagi ke sekarang? Ada ke tak? Ada kot tempat-tempat jauh-jauh. Tapi kalau kat pasar tak boleh jual tu. Rasanya kena tangkap. Ya. Jadi kita nak gambarkan ni, ya, gambarkan daun dia tadi ataupun piring dia. Dan satu daunnya daripada nur, iaitu tempat taruh amal kebajikan, dan satu daunnya zulumah. Zulumah ni makna kegelapan, lawan pada cahaya, iaitu tempat taruh amal kejahatan, dan misqalnya itu zarah, supaya nyata adilnya. Baik. Satu daun ni untuk nur, tempat letak amal kebaikan. Sembahyang kita, ibadat kita, amal kebaikan semua sekali. Satu lagi zulumah, daun yang menimbang kejahatan, kegelapan. Ya, segala kekufuran, kefasikan semua ditimbang oleh Allah Ta'ala. Sama ada benda tu benda hissi, benda dalaman, benda zahir ataupun benda maknawi, semua ditimbang oleh Allah. Iman kita pun Tuhan timbang. Iman kita Tuhan timbang kerana dizahirkan oleh Allah. Dalil dalam satu hadis, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak cerita kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar ni apa lebihnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita hebatnya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Lau wuzina imanu Abi Bakar bi imani hadhihi al-ummah la rajahat." Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar, iman Abu Bakar seorang, dia seorangnya, kumpulkan semua iman umat ini, nescaya berat lagi iman Abu Bakar seorang. Samsing tak samsing Abu Bakar ni, dia seorang je. Iman dia seorang banding dengan iman seluruh umat Muhammad, iman Abu Bakar kalau ditimbang kata Nabi lebih berat. Faham pada kita, iman kita juga Tuhan timbang. Mana dizahirkan nanti di hari akhirat akan ditimbang oleh Allah Ta'ala dalam mizan. Jadi maknanya yang ditimbang ni sama ada amalan zahir maupun amalan-amalan yang batin seperti iman, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, semua dizahirkan dalam bentuk amal. Ya. Kemudian dia kata mithqal dia zarah.
Misqal ni maksudnya kadar ukuran. Apa panggil dalam istilah matematik tu? Macam kita timbang ni. Kalau timbang pasar, misqal dia 1 gram. Kalau kita bawa barang, timbang rambut anak kita yang kurang daripada 1 gram, jarum dia bergerak tak? Tak gerak, betul tak? Kita cukur rambut anak, cukur nak buat akikah lah ni. Pergi timbang pasar. Timbang pasar. Tak kena gaya, tak bergerak rambut anak pula rambut botak. Nak dapat 1 gram pun payah. Jadi maknanya misqal timbangan pasar kita ni berapa? 1 gram. Betul tak? Jadi maknanya misqal timbangan hari akhirat ni zarah. Zarah ni kalau kita boleh terjemah mungkin 0.00000 gram. Saya tak tahulah di sudut matematik dia macam mana. Ataupun dalam istilah kita sekarang ni mungkin timbangan yang paling tepat rasanya setahu saya lah timbangan emas lah kot. Betul tak? Timbangan yang paling halus. Ada lagi yang halus pada emas orang timbang? Setakat ni lah. Kita kalau nak cukur, nak ambil buat akikah, bila kita akikah, sunat kita cukur rambut anak kita tu, bayi yang baru lahir tadi. Bila kita cukur, kita timbang. Timbang dengan mana? Kita pergi kedai emas lah. Pergi kedai emas, sebab kedai emas tu dia punya timbangan dia tu sensitif. Tak? Dia akan kira bukan 1 gram, dia kira lebih kecil daripada gram pun dia boleh kira. Kita ambil rambut tadi, dia boleh bergerak lah. Jadi kita dapat 3 gram. Jadi 3 gram, nilaikanlah 3 gram dengan kali dengan nilai harga emas. Kalau emas 150, dah tak? 3. Tak? Emas 1 gram apa? 150. Lebih kurang lah. Jadi kalau 3 gram, kali 3. Rasa tak ada duit, nilaikan dengan nilai perak. Untung sikit. Nilai perak, mungkin perak RM20, katalah 1 gram. Saya tak tahulah, contohlah. Jadi kalau rambut anak kita tadi berat 3 gram, nak bayar 450, banyak juga ni. Jadi kita nilaikan dengan nilai perak, harus disebut hukum syarak, boleh. Kerana kita membayar nilai emas ataupun perak dalam hukum fiqah. Baik. Jadi timbangan yang halus yang ada sekarang ni mungkin yang setahu saya lah, yang senang yang kita nampak pada hari ni adalah timbangan emas. Jadi misqal ni timbangan yang lebih halus daripada tu. Sebab apa Allah Ta'ala cerita macam ni sedang jemaah sekalian? Sebab nak tunjuk kepada kita amal yang kita buat, baik besar atau kecil, semua akan diperlihatkan oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat amal walaupun sebesar zarah pasti akan nampak. Nampak bila nampak ni? Nanti di atas timbangan. Begitu juga kalau amalan jahat walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di hari akhir. Dalam hukum syarak, sebab tu dalam hukum syarak sidang jemaah sekalian, kita sama-sama jangan memperlekehkan apa-apa amalan walaupun sedikit. Nak sedekah bukan mesti 1,000, tak? Mungkin RM1, mungkin 10 sen, mungkin 5 sen. Kerana dalam banyak-banyak hari kita sedekah, kita tak tahu yang mana sedekah kita yang Tuhan terima. Mungkin masa kita bawa 100 tu kita masuk tabung, duit kita 100 tu bukan duit yang bersih. Mungkin masa kita bawa 10 sen tu yang Tuhan terima. Jadi maknanya syarak menyarankan kepada kita setiap amal ni ada nilai yang besar di sisi Allah, baik amal jahat apatah lagi kalau amal kebaikan. Baik, golongan yang memberi syafaat hari kiamat. Yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga para ulama. Jadi mana faham pada kita maksud khawasul khawas para nabi, nabi dan rasul. Maksud khawas ialah para ulama dan para syuhada. Ini orang boleh beri syafaat. Lepas tu kita sedang jemaah sekalian, dalam bab ni untuk kita dapat syafaat, kita hendaklah bersama-sama dengan orang yang khawas. Maknanya bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Golongan awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang cintakan kepada agama, orang yang ahli ibadat, orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu dia. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat tumpang di hari akhirat. Walaupun syafaat ini, kata pengarang, syafaat ini berbeza mengikut kadar masing-masing.
Maka pertama orang yang memberi syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat yang besar itu ialah kesenangan daripada panjang wukuf dan memasukkan ke dalam syurga dengan tiada hisab, dan mengeluarkan orang yang ada padanya hati satu misqal zarah daripada iman tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah paling besar sekali. Syafaat Rasulullah. Syafaat paling besar syafaat Rasulullah. Sampai macam mana orang yang nak masuk neraka pun boleh Nabi bawa keluar lagi dengan rahmat Allah. Syarat dia apa dia? Ada iman walau sebesar zarah. Dah masuk neraka, boleh dibawa keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat Nabi. Jadi maknanya antaranya kata pengarang kesenangan daripada panjang wukuf. Kita wukuf ni berdiri di padang mahsyar, ya, sekurang-kurangnya 7,000 tahun. Kita dah baca dulu. Pertama 1,000 tahun menunggu perintah Allah. 1,000 tahun yang kedua mencari Nabi Adam. 1,000 tahun yang ketiga cari Nabi Ibrahim. Sampai ulul azmi cari semua, ya, baru dapat 6,000 tahun. Kemudian tunggu hisab 7,000 tahun. Tak tahulah nak tunggu sampai masuk syurga neraka tu berapa ribu tahun, ya, lama. Jadi makna syafaat Nabi ni menjadikan orang yang berada di padang mahsyar tu rasa ringan. Dalam hadis kata kepayahan di hari akhirat ini bagi orang mukmin sekira-kira menunaikan sembahyang yang pendek. Itulah susah. Orang mukmin pun susah, tapi sekira-kira 2 rakaat yang pendek. Ada setengah pendapat kata sekira-kira di antara zuhur dengan asar. Orang mukmin. Mana susah juga tapi sekejap. Orang yang tak beriman pada Allah dia rasalah 10,000 tahun. Ya. Belum masuk neraka lagi. Ini baru kepayahan padang mahsyar. Jadi syafaat Rasulullah ni banyak. Ya, masuk syurga tanpa hisab dan mengeluarkan orang daripada neraka kepada syurga. Jadi semua kita ni berharap kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersekutu bagi orang lain pula pada mensyafaatkannya seperti mengeluarkan ahli tauhid daripada api neraka. Beberapa jamaah orang mukmin dilepaskan daripada maksiatnya. Maka adalah syafaat itu pada kadar darjatnya pada Allah. Jadi maknanya kita ni juga, ya, para syuhada boleh beri syafaat juga. Ya, para syuhada disebut dalam hadis, ya, yang sahih boleh beri syafaat kepada ahli keluarga dia. Ya. Begitu juga para penghafaz Quran boleh beri syafaat kepada 2 ibu bapa dia. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil dan keterangan. Jadi semua kita ni berharap kepada syafaat, khususnya di hari akhirat nanti. Baik. Jadi nak meringkaskan ataupun nak merumuskan ini, ya, kita semua mengharapkan syafaat ataupun kemudahan di hari akhirat, khususnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah prasyarat kita nak dapat syafaat Rasulullah? Ya. Jadi yang pertama kita nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah kita, ya, memperbanyakkan selawat pada Nabi. Memperbanyakkan selawat pada Nabi. Ya, jadi maknanya dalam sehari semalam kita cuba memperbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengamalkan sunnah. Sunnah daripada perkara yang sekecil-kecilnya sampai perkara besar. Apatah lagi kalau sunnah yang bersifat wajib. Jadi kita amal sunnah. Ya. Kadang sunnah ni, ya, benda tu hanya sekadar benda kecil. Seperti janggut. Bukan benda besar janggut. Ya. Tetapi dilihat sebagai salah satu tanda kecintaan kita pada Rasulullah. Kita di sini dalam berpegang dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tidak melihat janggut itu sebagai satu benda besar. Tapi orang mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dia cukup berat masalah janggut ni. Sampai kalau tu imam Bilal tak ada janggut, dia tak bagi azan. Jangan main. Ya. Kalau kita cuba pergi sembahyang masjid Imam Hanafi. Pergi India, Pakistan, kita tak ada janggut, pergi azan, disuruh ulang azan. Ya, sebab dia melihat sebagai benda tadi sebagai benda berat, besar. Ya. Kita dalam mazhab Syafi'i tidak melihat itu sebagai suatu perkara yang melibatkan hukum syarak, maknanya tidaklah berdosa. Cuma dihukumkan sebagai makruh. Tinggal lagi ianya keutamaan-keutamaan yang sewajarnya kita ambil. Kemudian yang ketiga ialah kita menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Imam Nawawi pernah mencadangkan kita
menghafaz 40 hadis. Sebab tu dia ada kitab hadis 40. Dengan tujuan supaya orang-orang awam dapat belajar hadis, dan sekurang-kurangnya setiap orang Islam hafaz 40 hadis Nabi. Kerana ada keterangan yang menjelaskan kalau kita hafaz 40 hadis, ya, kita mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Tak banyak, bukan 4,000, 40 hadis je. Waktu kita hadis 40 ada, ya tak? 40 hadis. Jadi menghafaz hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, termasuk mengamalkan doa-doa yang tertentu. Juga kita boleh dapat syafaat. Antara doa yang paling mudah yang memungkinkan kita dapat syafaat berdasarkan hadis Rasulullah SAW ialah kita membaca doa selepas mendengar azan. Lepas kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah. Apa dia wasilah? Nanti kita baca wasilah. Wasilah ni satu istana dalam syurga yang paling hebat, seumpama matahari kedudukan dia, istimewa. Kurniakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wasilah wal fadilah, kedudukan yang tinggi, maqam mahmud, maqam yang terpuji. Maqam terpuji yang memberi syafaat, yang tiada orang boleh memberi syafaat, yang telah engkau janjikan. Jadi kata Nabi, mana-mana orang yang membaca doa ini selepas mendengar azan, halat syafaati, dia berhak menuntut syafaat aku di hari akhirat. Ini amalan yang mudah lah, ya tak? Jadi waktu kita jangan pandang remeh lah amalan berdoa bila mendengar azan, ya, doa, kerana doa itu memungkinkan kita dapat syafaat. Jadi itulah yang mungkin yang boleh kita bincangkan pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran yang cukup banyak, khususnya bagaimana amalan-amalan yang memungkinkan kita, ya, sejahtera di saat neraca amalan kita ditimbang di hari akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin ada, kalau ada 1-2 soalan kalau nak tanya. Ada, ya? Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan kelemahan saya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillah.